Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini ingin saya berkongsi satu terma baru kepada semua goers. Terma yang dikenali sebagai kriptozoologi. Kriptozoologi adalah terma yang diberikan kepada haiwan-haiwan yang dipercayai hidup berasaskan kisah legenda dan juga mitos. Dan haiwan-haiwan di dalam kriptozoologi ini dikenali sebagai haiwan kriptid. Antara haiwan kriptid yang terkenal ialah naga, sotong gurita, Bigfoot, Yeti dan lain-lain. Kewujudan mereka tidak pernah disahkan dan mereka dianggap sebagai haiwan kriptid. Hari ini saya telah kumpulkan 5 haiwan kriptid yang paling menakutkan, daripada seorang lelaki yang menyerupai kupu-kupu sehinggalah seekor laba-laba gergasi. Kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. 5. Mongolian Deathworm. Pernah juga saya paparkan di episod lalu Kupi-Kupi Go. Sesuai lagi untuk saya kongsikan bersama haiwan kriptid yang lain. Kalau kita tengok, cacing biasa sebesar jari kelingking kan, kecil. Cacing paling besar pun dikenali sebagai giant Gippsland earthworm yang bersaiz seperti seekor ular dewasa. Dan itu pun spesies ni sangat jarang ditemui. Sekarang bayangkan kalau ada cacing gergasi sebesar kereta api. Cacing ni dikenali oleh penduduk tempatan sebagai Olgoi Korkoi ataupun Mongolian Deathworm. Kenapa Mongolian? Sebab ia dikatakan hidup di padang pasir Gobi di Mongolia. Kewujudan cacing ni semuanya bermula dari kisah urban legend dan kisahnya diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah inilah yang menjadi inspirasi kepada ahli paleontologi Roy Chapman Andrew untuk merekodkan kewujudan cacing ni di buku dia yang bertajuk The New Conquest of Central Asia. Walaupun dia sendiri sangsi dengan kewujudan haiwan ini. Bukan sahaja besar tapi cacing ni juga ganas. Ia tinggal di dalam pasir dan mempunyai kebolehan untuk keluar dan menerkam apa sahaja yang berjalan di atas permukaan. Bukan itu sahaja, seluruh tubuh badan cacing ni sangat toksik dan beracun. Apa sahaja jenis hidupan yang menyentuh kulit cacing ni akan mati dengan serta-merta. Dia juga boleh memancitkan toksik-toksik ini dari mulut dia yang boleh melecurkan besi, apatah lagi kulit manusia. Kisah-kisah dari penduduk tempatan ini menarik minat para ahli paleontologi untuk datang dan mencari sendiri Mongolian Deathworm. Tapi malang bagi mereka, pencarian mereka ni tidak pernah membuahkan hasil. Kewujudannya tidak pernah disahkan, semuanya hanya berasaskan kisah legenda dan mitos. Itulah sebab kenapa ia dikenali sebagai haiwan kriptid. 4. Mothman. Ini adalah antara haiwan kriptid paling popular di dunia. Dikenali sebagai Mothman ataupun lelaki kupu-kupu. Berbeza dengan kupu-kupu yang mempunyai sayap yang cantik dan berwarna-warni, Mothman ni diceritakan mempunyai raut wajah yang menakutkan dan badannya dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat. Kelibat Mothman ni menggemparkan penduduk West Virginia pada tahun 1966. Satu demi satu laporan dibuat tentang penampakan lelaki berbadan hitam dengan mata marak menyala dan juga sayap sepanjang 10 kaki kelihatan sama ada di tepi jalan ataupun berterbangan ke sana sini. Sekitar tahun 1966 sehingga tahun 1970-an, penduduk di West Virginia taksub dengan kewujudan makhluk ini sehingga kan semua benda buruk yang terjadi di sana Mothman yang disalahkan. Dari dituduh dalang kepada runtuhnya jambatan Silver Bridge yang membunuh 46 orang pada tahun 1967 sehinggalah dituduh menyebabkan siaran TV tergendala di rumah. Walaupun tidak pernah disahkan, tapi Mothman pula yang disalahkan. Mothman pada waktu itu menjadi satu fenomena yang popular. Ia dipaparkan di akhbar, dilaporkan di radio dan televisyen. Tidak lupa juga buku dan filem yang diinspirasikan dari kisah Mothman. Itulah kisah haiwan kriptid yang dikenali sebagai Mothman. 3. Singhole Sam. Kalau di Malaysia kita ada Sulu Bidar, di Amerika pula mereka ada Singhole Sam. Ini adalah seekor haiwan kriptid yang hidup di dalam gua bawah tanah yang berdekatan dengan sebuah tasik dikenali sebagai Tasik Inman. Dipercayai Singhole Sam akan menggali terowong untuk keluar dan masuk dari gua ke sungai. Itulah sebab kenapa ia sering dilaporkan berada di sekitar tasik. Penampakan asal Singhole Sam ini pertama sekali dilaporkan sekitar tahun 1920 oleh dua kaki pancing dikenali sebagai Albert dan George yang memancing di sekitar Tasik Inman. Mereka menggambarkan haiwan ini seperti ular gergasi dengan kulit bersisik getah seperti tayar kenderaan dan mempunyai badan sepanjang 15 kaki. Kisah penampakan Singhole Sam ini tersebar dengan sangat luas di kalangan penduduk, tapi penampakannya sangat-sangat jarang, membuatkan ramai yang skeptik
skeptikal dan tidak percaya. Tahun berganti tahun, dengan menggunakan teknologi zaman moden, mereka dapat memetakan dasar tasik Inman dan mereka perasan ada lubang besar di dasar tasik yang bersambung dengan gua, seperti ia dikorek oleh sesuatu. Maka ada sesetengah yang kemudian mengaitkan ini dengan Singhole Sam yang pernah hidup di sana suatu ketika dahulu. Tapi macam juga haiwan-haiwan kriptid yang lain, ia tidak pernah disahkan secara rasmi. Yang ada hanyalah kisah-kisah legenda, menjadikan ia haiwan kriptid ketiga kita di dalam senarai hari ini. 2. Jebafofy, laba-laba gergasi Kongo. Siapa sini yang takut dengan laba-laba? Cuba bayangkan kalau dengan laba-laba kecil pun kita takut. Macam mana pula kalau dengan laba-laba bersaiz gergasi, lebih besar dari sebuah kenderaan kecil? Itulah Jebafofy, seekor haiwan kriptid laba-laba gergasi yang diceritakan hidup di sekitar kawasan pendalaman Kongo. Penampakan haiwan kriptid ini pertama sekali dilaporkan oleh seorang pengembara dari barat yang dikenali sebagai Arthur John Siemens. Pada tahun 1890, dia dan juga kru dia berada di sekitar tasik Nyasa di Kongo. Malang bagi mereka, secara tidak senaja, mereka termasuk dan terperangkap di sarang Jebafofy. 2 ekor laba-laba gergasi kemudian keluar dari sarang dan menerkam mereka. Arthur bernasib baik sebab dia sempat melarikan diri, namun begitu dia masih lagi digigit dan meninggal dunia beberapa hari kemudian sebab keracunan. Dikabarkan walaupun bersaiz besar, tapi ini adalah seekor haiwan kriptid yang handal bersembunyi. Sebab kulit laba-laba ni boleh berubah warna menyerupai kawasan sekeliling. Contohnya, ia boleh bersembunyi di pokok, di batu dan semak samun tanpa dapat dilihat. Tidak sehingga dia berlari dan menerkam mangsa, semuanya sudah terlambat. Hari ini ramai yang taksub untuk membuktikan kewujudan Jebafofy, terutamanya di kalangan komuniti kriptozoologi. Sehingga kan ada yang sanggup untuk menghabiskan duit dan menggadaikan nyawa untuk meradu hutan-hutan di Afrika semata-mata mahu mencari laba-laba gergasi ini. Namun begitu, sehingga hari ini ia masih lagi belum ditemui dan masih lagi dianggap sebagai haiwan kriptid semata-mata. 1. Chondrite, lipan laut Vietnam. Dari laba-laba kita lihat seekor lagi haiwan yang walaupun bersaiz kecil, ramai yang takut. Apatah lagi kalau ia bersaiz besar. Ini adalah lipan yang dikenali sebagai chondrite, seekor haiwan kriptid yang dipercayai tinggal di dasar lautan Vietnam. Chondrite sangat digeruni di kalangan pelayar sehingga kan ia diberikan jolokan raksasa lautan. Binatang ini dilaporkan oleh para pelayar wujud sejak ratusan tahun yang lalu. Bila mana mereka melaporkan melihat kelibat sesuatu yang panjang, bersisik dengan kaki berbentuk sirip, berenang berdekatan dengan kapal mereka. Ia bergerak dengan sangat laju sehingga akan mampu mengejar kelajuan kapal mereka. Ia akan mengekori kapal para pelayar sebelum tenggelam dan hilang kalau para pelayar bernasib baik. Kalau tidak, chondrite akan menerkam mereka, menenggelamkan kapal dan memakan pelayar satu persatu. Kisah chondrite sangat terkenal di Vietnam pada waktu itu sehingga kan ia menarik perhatian seorang profesor dikenali sebagai Dr. Ekram untuk menjalankan penyelidikan dan merekodkan kisah-kisah penampakan chondrite. Tapi selain dari kisah-kisah penduduk tempatan, tiada bukti sahih membuktikan yang chondrite pernah wujud. Itulah sehingga hari ini ia dianggap sebagai haiwan kriptid, menjadikan chondrite haiwan kriptid terakhir kita pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi haiwan-haiwan kriptid yang menakutkan. Mungkin kalau anda suka dengan rungkaian saya pasal haiwan kriptozoologi ini, tinggalkan pendapat anda di ruangan di bawah. Mungkin saya akan buat bahagian kedua lagi. Dan sebelum saya lepaskan anda pergi, saya ada satu soalan untuk anda semua. Di antara haiwan-haiwan di dalam senarai ini, mana satu haiwan kriptid yang anda rasa paling menakutkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali Kubi-Kubi Go memuat naik video. Akan lebih banyak lagi episod menarik pada masa hadapan. Saya jumpa pada episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari. Space is open to us now. Our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, the dream is what the I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that
this nation should commit itself to achieving the goal